Takrifan T15 untuk subsidi bersasar bagi petroleum RON 95 antara yang dibangkitkan dalam persidangan Dewan Rakyat hari ini. Perinciannya kita bersama Syamimi Saripan. Mimi. Ya Faiz, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ketika menjawab soalan Wakil Kota Melaka, Khoo Poy Tiong memaklumkan kuantum pendapatan untuk tarifan T15 sedang dikaji. Nilainya akan dinaikkan supaya tidak membebankan rakyat. Kita rasa yang ditekankan oleh DOSM sekitar RM13,000 mungkin terlalu rendah. Maka kerencana sekarang yang dibincangkan oleh jabatan-jabatan kewangan dan ekonomi dan berkaitan KPDN ialah untuk menaikkan sedikit supaya tidak membebankan. Jadi pendapatan sesi keluarga itu tidak terikat dengan yang ada sekarang. Bila nak dilaksanakan, kita jawab di sekitar pertengahan tahun. Daripada Yang Amat Berhormat, soalan saya kepada... Dalam waktu pertanyaan Menteri, Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan terus mempertahankan kepentingan 85% rakyat dalam pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 itu. Hanya golongan T15 serta warga asing akan dikenakan harga pasaran tanpa subsidi yang dilihat sebagai satu langkah wajar. Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan kekal dengan pendirian mengenakan cukai dividen 2% kepada pendapatan dividen melebihi RM100,000 bagi pemegang saham individu. Ia turut melibatkan syarikat yang tidak tersenarai dan mempunyai pemilikan saham melebihi RM2 juta. Pelaksanaannya termasuk syarikat persendirian serta perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS. Memang ada rayuan dari PMKS untuk mengecualikan mereka atas alasan berbeza dengan syarikat tersenarai. Mereka kadang-kadang mengambil upah atau gaji yang relatif kecil dan disimpan untuk melabur dalam syarikat mereka. Jadi ada hujahnya. Sebab itulah kita ambil keputusan, mulanya difikirkan 5%, diturunkan 2%, mengambil kira rayuan yang telah dikemukakan. Dan kita fikir untuk setahun bagi yang punyai milikkan saham 2 juta, sekitar RM700-800 itu tidaklah membebankan. Perdana Menteri turut terbuka menerima sebarang cadangan berkaitan pelaksanaan cukai dividen itu, namun menentang tindakan sesetengah pihak yang cuba membantah pelaksanaannya sekaligus bertentangan dengan prinsip kerajaan untuk mengagihkan kekayaan secara adil. Dalam sesi soal jawab lisan kemudiannya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa memaklumkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL hanya terlibat secara tidak langsung dalam mengawal selia kerja-kerja melibatkan utiliti bawah tanah. Ia meliputi aspek pengeluaran permit korekan, pemantauan keselamatan dan memastikan kerja dilakukan mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Ketika ini DBKL hanya mengeluarkan permit korekan di bawah Akta Jalan, Parit dan Bangunan Akta 133 dan Akta Pengangkutan Jalan Akta 333. Akta berkenaan memberi kuasa kepada pihak berkuasa tempatan untuk mengawal selia kerja-kerja melibatkan jalan raya dan utiliti bawah tanah. Walau bagaimanapun, dari masa ke semasa, penambahbaikan akan terus dilaksanakan bagi memperkasakan peranan DBKL, dan saya telah mencadangkan juga kepada Datuk Bandar supaya DBKL mencontohi amalan terbaik PBT di negara-negara maju yang memainkan peranan lebih besar dalam utility mapping dan juga pemetaan utility bawah tanah. Dewan juga dimaklumkan Malaysia tidak mengambil kesempatan terhadap perang dagang yang melibatkan antara Amerika Syarikat, China dan Rusia. Sebaliknya terus memainkan peranan mengukuhkan rantaian global terutama dalam sektor penting termasuk semikonduktor.
Kita berpendidikan jelas tidak akan mengambil kesempatan terhadap konflik perang perdagangan, tetapi terus berusaha untuk memainkan peranan yang lebih penting dalam mengukuhkan rantaian bekalan global, terutamanya dalam sektor yang penting yang seperti disebut oleh Yang Berhormat Gombak tadi, sektor semikonduktor dan juga sektor-sektor lain yang strategik, dan kita akan terus mengukuhkan hubungan diplomatik dengan perdagangan yang positif dengan semua rakan dagang, yang termasuklah Amerika Syarikat, China dan Rusia. Terima kasih Menteri atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Gombak Datuk Seri Amriuddin Syari mengenai pendirian Malaysia terhadap konflik perdagangan yang berlaku ketika ini. Mengeluas mengenai pernyataan Malaysia dalam BRICS, Tengku Zafrul optimis kerjasama itu akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan ekspor negara dalam jangka masa panjang. Baik, sekian perkembangan dari Dewan Rakyat. Kita ikuti perincian berita tengah hari bersama Faiz Syahira. Silakan Faiz. Syamimi, terima kasih.